Syahbudin, UMNO harus berhenti. UMNO harus berhenti mengharap cinta PAS. Terimalah hakikat. Istana Pasir Muafakat Nasional sudah pun terbarai. Ini kata saudara Syahbudin Husin. Sebab dia hanya 3 hari selepas berakhirnya PAU, di mana UMNO akhirnya mengtamatkan putus hubungan dengan Bersatu. Sambil dalam waktu yang sama, terdapat lontaran kata-kata dua agar PAS membuat pilihan sama ada mau bersama MN atau PN. Segalanya kini sudah terang dan jelas dalam kenyataan media bersama yang dikeluarkan oleh Susah Agung Bersatu Dato' Hamzah Zainuddin dan Susah Agung PAS Taqiyuddin Hassan. Kedua-dua parti mengambil ketetapan untuk terus mengukuhkan kerjasama melalui Perikatan Nasional PAS. Dan ketetapan itu diambil selepas pertemuan antara kepimpinan tertinggi Bersatu dan PAS yang diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin dan Tuan Guru Haji Ali Awang pada 30 Mac 2 lepas. Jadi dalam persetujuan itu, Bersatu dan PAS akan terus mengukuhkan kerjasama dalam Perikatan Nasional dalam menghadapi PRU15. Itu jelas. Bersatu dan PAS selaku antara parti pengasas utama Perikatan Nasional akan menubuhkan jawatan kuasa permusyawaratan di peringkat pusat bagi merangka strategi dan hala tuju parti khusus bagi menghadapi PRU15. Segala keputusan yang tercapai akan dibawa ke mesyuarat Majlis Tinggi Perikatan Nasional untuk dimuktamadkan secara kolektif di kalangan semua parti-parti komponen Perikatan Nasional. Jadi Bersatu dan PAS bertegas menolak sebarang bentuk penjajaran baru untuk menubuhkan kerajaan pasca PRU15. Itu jelas. Sedangkan UMNO menyatakan kita kena faham. Anda jangan bermimpi di siang hari. Saya tadi berbual dengan seorang teman. Dia mengukuhkan hardcore pada PAS. Dia kata dalam pilihan raya akan datang, PAS tanpa Muafakat Nasional, kali ini maksimum PAS cuma mampu mencapai 10 kursi parlimen saja. Only 10 seats. Hanya 10 kursi parlimen. Kerana waktu pemilihan yang lepas bercampur-campur, adanya pengundi-pengundi daripada bukan Melayu dan sebagainya. Kerana bila berlaku perpecahan antara UMNO, PKR di bawah Parti Pakatan Harapan, PAS untuk mencelah. Dan ini kali ini tidak berlaku. Kalau berlaku pertembungan 3 penjuru, maksimum PAS boleh dapat 10 kursi. Sama-sama kita lihat nanti. Saya bukan nak cakap besar, tidak. Tapi kita kena melihat dari segi struktur politik, dari bacaan kita, dari segi analisa kita. Yang di atas meja, yang di atas kertas, jumlah pengundinya, aliran pengundi dan sebagainya. Ini keadaannya sekarang, saudara. Jadi kalau PAS dengan 10 kursi, Parti Pribumi saya tak tahu. Bolehlah merangka. Saya bila saya cakap ni, saudara ramai marah lah. Bila saya kata ini, saudara marah. Kalau saya cakap besar, tidak. Dari segi realitinya, macam mana Bersatu nak menang? Tempat Presiden Bersatu di Paguh pun, saya dah kata berkali-kali. Waktu pertandingan pilihan raya lalu, Tan Sri Muhyiddin dapat 26,300 lebih undi. Ahli UMNO, calon daripada UMNO 16,000. Undi daripada UMNO takkan lari. Dan Tan Sri Muhyiddin dapat daripada 26,000 itu 11,300 datang daripada pengundi-pengundi Cina yang dikuasai dan dipimpin oleh parti DAP. Mampukah dia dapat 9,000 tu? Dia tak ada 9,000, tinggal 15,000. Daripada 15,000 ke 15,000, kemudian daripada parti penyahalian di PKR. Kerana waktu itu Tan Sri Muhyiddin bertanding di bawah simbol Parti Keadilan. Di Paguh terdapat lebih kurang antara 5,000 ke 7,000 ahli-ahli aktif Parti Keadilan Rakyat. Kalau itu berlaku, Tan Sri Muhyiddin punya undi itu sudah menurun lagi daripada 15,000 tinggal lagi 8,000. Jangan lupa, waktu berlaku perbalahan antara kumpulan Tun Dr. Mahathir dengan Tan Sri Muhyiddin, 2,500 orang ahli PBN keluar daripada PBN. Tinggal lebih kurang 5,600. Sebab itu saya katakan berkali-kali, Tan Sri Muhyiddin tidak akan buat pilihan raya sehingga dia dapat tawan UMNO. Kalau UMNO sokong dia, 16,000 tu bagi pada dia, boleh dia menang. Without dia tak boleh menang. Jadi nak cakap apa benda ni? Nah, yuk, apa yang anda nak terlandaskan? Ini saya cakap, selalu saya katakan, analisa hendaklah dibuat selepas pilihan raya. Jadi selepas pilihan raya, itu keadaannya. Ini dia punya realiti. Jadi,
Selagi UMNO tak boleh ditawan, tak mampu ditawan oleh Tan Sri Muhyiddin, maka dia tidak akan memanggil pilihan raya. Ataupun cara paling mudah, jahanamkan parti itu. Kalau ahli UMNO itu diharamkan, Barisan Nasional diharamkan, mereka ingatkan, sebab itu Bersatulah tubuh banyak cawangan seluruh negara. Dia tubuh cawangan seluruh negara pun berapa ahlinya? Nak buat mesyuarat pun tak ada ahli. Mungkinlah di Kuala Lumpur ada lah. Di kawasan tak ada. Dan kalau mungkin dengan harapan, kalau UMNO tak ada, orang Melayu dia akan menyertai parti Bersatu. Tidak jadi begitu, brother. Kalau gitu, dengan adanya PAS, maka mungkin orang UMNO, orang Melayu ni akan bernaung di bawah PAS. Tidak berlaku begitu. Tobatlah, orang UMNO takkan sertai parti PAS. Ini realiti, brother. Dan akhirnya mereka akan bersama-sama dengan PKR. Macam mana Tun Dr. Mahathir bertanding di bawah lambang Parti Keadilan. History repeated. Bagaimana Tan Sri Muhyiddin repeat era kepimpinan Dr. Mahathir. Waktu itu Dr. Mahathir cuma ada 13 kursi, dah hilang 1 kursi, 12 kursi daripada PBM. Tapi overrule parti PKR. Parti Keadilan, presidennya tak pegang apa-apa jawatan. Tapi kerana takut ada berlakunya orang semua ni janji. Macam saya kata semalam, berjanji bahawa pada 2 tahun kemudian akan serahkan jawatan Perdana Menteri pada Anwar Ibrahim. Tidak berlaku. Maka untuk mengelakkan begitu, dipecahkan kumpulan dalam Parti Keadilan yang dipelopori oleh Azmin Ali dan Zuraidah. Itu berlaku zaman Pakatan Harapan. Buatlah dia ada naratifnya kerana Dr. Mahathir tak nak lagi dikuasai oleh DAP. DAP ni lewat Dr. Mahathir tak boleh nak overrule. Itu naratif mereka. Alasan boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Kemudian tubuh Kerajaan Perikatan Nasional. Bila tubuh Kerajaan Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri dengan hanya 6 kerusi. Berbekalkan 6 kerusi minoriti. Overrule pula parti yang mempunyai majoriti, itu UMNO. Presiden UMNO tak ada apa-apa jawatan pun. Macam mana berlaku dalam PKR. Kena berjanji akan mengadakan pilihan raya umum selewat-lewatnya pada bulan Januari 2021. Bagi alasan. Sedangkan kita dah bagi tahu kalau tak ada bulan Januari, selewat-lewatnya suku tahun pertama, tahun 2021 hendaklah dipanggil pilihan raya umum. Tak buat. Jadi bila kita tuntut, kita salah. Bila UMNO tuntut, UMNO salah. Tak faham. Kalau ni pandemik apa semua. Sekarang ni darurat. So bagi saya sama. Jalan ceritanya sama. Naratifnya sama. Orangnya pun lebih kurang sama. Sebab Tan Sri Muhyiddin bersama Dr. Mahathir mewujudkan parti PBM. Dan sekarang ni kalau nak dijahanamkan UMNO dengan Barisan Nasional, tak ada masalah. UMNO dan Barisan Nasional akan bertanding menggunakan lambang ini PKR. Terus saya ceritalah PKR dengan DAP apa semua. Nah, saya nak tanya, Parti Peribumi Bersatu ni untuk mengambil kuasa itu lagi, nak menumbangkan Kerajaan Barisan Nasional, dia bernaung di bawah parti mana? Bukan PKR. Bukan Parti Peribumi Bersatu bersama Tan Sri Muhyiddin berucap di atas pentas politik, maki hamun bahawa ni UMNO ini di depannya, bukan Melayu. Jangan lupa, waktu itu UMNO Parti Perompak, UMNO Parti Penyambung apa semua yang membuatkan saya sampai sekarang ni saya tidak dapat memaafkan. Saya tidak dapat melupakan. I can forgive, but I cannot forget. Tiap-tiap kenyataannya. Ini realitinya. Bukan waktu itu dengan DAP. UMNO tak pernah kerjasama dengan DAP kerana takut bahawa UMNO ni kalau dipadamkan hayatnya akan bercantum pula di bawah Parti Keadilan, naratif politik kalau mereka memaksa. Kalau UMNO ni dibatalkan pendaftarannya, jangan ingat kami akan berada di bawah Parti Peribumi. Jangan ingat kami akan berada dengan PAS. Kita akan okey dalam keadaan itu. Macam mana? Dan dia dah tunjuk caranya, dia dah tunjuk jalannya. Waktu Parti Peribumi Bersatu tak dapat mendaftar, tak ada sah pendaftaran, mereka bernaung di bawah Parti Keadilan. Jadi takut benda itu repeated. Sekarang ni no DAP, no PKR, no Anwar Ibrahim. Siapa yang mencipta? You are the guys. Anda yang menunjukkan contoh. Anda yang membuat naratif yang sebegitu. Dan sekarang ni anda takut sebab anda ada niat untuk mematikan UMNO. Sebab anda ada niat untuk memastikan ahli-ahli UMNO ini berterabur. Tidak begitu, brother.
Sebab itulah anda gunakan dari dalaman. Macam mana apa ini digunakan Khairi Jamuddin, Azmin dengan Nazrullah memecahkan penguasaan majoriti Parti Keadilan. Itu juga anda lakukan. Anda simpan segala serigala berada dalam UMNO. Dan mereka ni menyuarakan apa kehendak anda. Dan saya terkejut bila Tan Sri Anwar Ibrahim, Tan Sri Anwar Musa menyatakan bahawa pemilihan raya macam ni, pemilihan parti begini. Siapa dia nak menentukan? Who are you? You tidak ada duduk pun sekarang ni. You tak ada local standard. There is no writ of public purpose untuk you bercakap soal UMNO saat ini. You boleh bercakap soal UMNO bahagian Ketereh. Saya nak umumkan UMNO bahagian Ketereh akan mengadakan perhimpunan, mengadakan persidangan pemilihan sekian waktu. Itu boleh. Tapi nak bercakap pesing untuk seluruh negara, tak boleh. You tak ada local standard, tak ada. Janganlah menipu. Kemudian boleh kata pula lagi, kerana untuk memilih calon Perdana Menteri. Siapa kamu untuk menentukan Perdana Menteri? Itu kuasa agung. UMNO tak cakap. Sebab kita menghayati perkara 43 dalam perlembagaan. Kita ikut apa perlembagaan. Memang UMNO menjunjung perlembagaan dan sentiasa menjunjung daulat Raja-Raja Melayu. Tuanku kata darurat, kita ikut. Saudara pernah dengar hari UMNO menyenggung ni titah tuanku? Tak ada. Dengan penuh kasih sayang. Sebab kita tahu UMNO mempertahankan Raja-Raja Melayu sejak awal ia ditubuhkan. Tapi parti lain saya tak tahu. I cannot say. Dan saya tak duduk. Tetapi jalanan mereka sekarang ni seolah-olah mencabar kuasa Raja-Raja Melayu. Mana boleh begitu? Begitu juga dengan Mat Ketum ini Khairi Jamuddin, tak sedar diri. Anda buat badi pada UMNO. Waktu anda jadi ketua pemuda, ahli-ahli pemuda, penguli pemuda lari. Kata hebat sangat. Kalau kamu hebat, produk daripada Oxford, produk daripada Cambridge, produk daripada luar negara, anak muda bahawa boleh mengumpul anak-anak muda tu mengundi. You fail. Itu kesalahan anda tu anda longgokkan kepada pengaji. Bagi saya it's very unfair. Dan sekarang ini dah tak ada dah orang nak jadi sikit anda balon pula Presiden UMNO. Oh tak betul lah Zaid Hamidi begitu, Zaid Hamidi begini. Sedangkan kalaulah Datuk Seri Zaid Hamidi tidak menyuarakan kehendak persidangan 145 bahagian yang menolak kerjasama dengan PKR, dengan PBN, maka anda akan kata lembik. Maaf cakaplah, anda akan kata Presiden UMNO ni tak ada telur. Minta maaf saudara. Bondan dan sebagainya. Bila dia bercakap pada begitu, otak biul. Tak fikir, nak tunjuk dia terhebat. Pula dah, serba-serbi salah. Kerana anda merasakan anda lah terhebat segala-galanya. That is the thing. Inilah yang anda lakukan. Sepatutnya anda dah berada dalam kerajaan. Dan kena ingat, anda mewakili UMNO. Kena patuhlah apa yang diputuskan oleh UMNO. Jangan terikut dengan cakap orang. Jangan terikut dengan kehendak orang. Soal anda nak mempertahankan Tan Sri Muhyiddin, itu hak anda. Memang pun sebagai ahli jemaah menteri kena pertahankanlah. Kita pertahankanlah. Tapi biar kena caranya. Sebab hari ini rakyat sudah bertanya tentang keabsahan, legitimacy of Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ini hendaklah dibuktikan di Parlimen. Anda nak pertahankan macam mana? Pujuklah. Anda berada dalam kabinet. Gunakanlah pengaruh anda yang bijak sangat bercakap, bijak sangat buat argument. Tan Sri, kita kena berhadapan. Don't worry Tan Sri. Kita akan face. Ini masalah kecil. Rakyat bersama dengan kita. As long as kita mempertahankan rakyat, kita melaksanakan kerja-kerja untuk rakyat, rakyat tetap berada di belakang kita. Go ahead. Sekarang ni anda takut pada bayang-bayang. Mereka yang berada di anjung kuasa sekarang hari ini takut pada bayang-bayang. Kalau persidangan berlakunya Parlimen bersidang, besar kemungkinan mereka akan hilang kuasa. Mereka tidak lagi jadi menteri. Ini ketakutan yang menghantui siang malam mereka. Jadi dicipta kepelbagaian naratif. Naratif itu, naratif ini. Ini keadaannya. Sebenar-benarnya. Saya nak bagi tahu. Dapatan saya. Ini dapatan saya. Sebenar-benarnya. Menteri-menteri yang berjumpa dengan Tan Sri Muhyiddin itu dipanggil dan mereka mengatakan bahawa mereka akan meletakkan jawatan apabila diminta oleh UMNO. UMNO belum membuat keputusan bila tarikhnya. Cuma kita ada timeline, dia ada waktunya. Paling lewat 1 Ogos. Dan Majlis Tinggi tak bersidang lagi.
Yang nak takut saya nak buat apa? Ini keadaannya UMNO bukanlah begitu parti yang sembrono. Parti yang buat ini keputusan membabi buta. Tidak. Dia ada template-nya. Presiden akan buat engagement, jumpa dengan ahli majlis tinggi. Okey, sekarang ni pre-council, nak adakan mesyuarat majlis tinggi. Bila dah ada mesyuarat majlis tinggi, apa ketetapan tentang kehendak Perhimpunan Agung telah memutuskan kita tak boleh membantah mereka. Terus maknanya Perhimpunan Agung adalah kuasa terbesar. Jadi kita bagi timeline. Bila timeline-nya? Besok kita bincang lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.